Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 70 bahagian ke-6 daripada atas. Muka surat 70 bahagian ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syurga dan wajib kita i'tiqad bahawasanya syurga itu sebenar dan sekarang telah ada, dan ialah syurga tempat kekal orang-orang Islam, yakni orang-orang yang beriman. Di dalam syurga, dan bersedap-sedap mereka itu orang Islam, yakni orang yang beriman, pada syurga selama-lama dengan berbagai-bagai nikmat yang berkekalan, yang tidak dihingga-hingga akan bagai-bagai nikmat. Dan sebesar-besar nikmat syurga ialah memandang wajah, yakni zat. Ialah memandang wajah, yakni memandang akan zat Tuhan kita yang amat kuasa. Dan tempatnya tempat syurga, seperti berkata setengah ulama, di atas langit, di atas daripada langit yang ketujuh, di bawah arasy. Dan wajib kita i'tiqad. Ini masih lagi termasuk dalam perkara yang wajib diiktikadkan. Mu'taqadah, perkara yang wajib diiktikadkan, termasuk dalam bicara berkaitan dengan iman, berkait dengan rukun iman yang kelima lah ni. Dan wajib kita i'tiqad, kita berpegang kejap di hati, kita ikat di hati, i'tiqad. Di i'tiqad ni akdun. Akdun ni ikat lah. Tak, sipu. Akad. Contohnya, kita akad jual beli. Itu contoh lah tu. Perkataan tu lah. Akad. Bincang, tawa apa semua, okey.
setuju-setuju dah dengan harga apa semua, maka akad jual beli. Ikat jadi tu. Gitu asal makna akdun. Merisi meminang, okey, jadi akad nikah, ikat. Itu asal perkataan akdun. Tapi akad jual beli boleh dipasahkan, boleh dibatalkan. Akad nikah boleh cerai. Itu hak fiqh lah. Ni nak faham kata i'tiqad ni asal perkataan akdun ni ikat. Hak i'tiqad ni ikat mati sampai kesudah. Ni. Jadi i'tiqad pegang kejap di hati bahawasanya syurga itu sebenar. Hak minggu lepasnya bicara neraka. Hak ni bicara syurga. Jadi dalam kitab Pati Paridah ni bicara neraka dahulu, kemudian barulah bicara syurga, habis kitab. Kita biasa sebut syurga dan neraka dah, ke neraka dan syurga. Kita biasa sebut syurga dan neraka. Dalam kitab ni dimulai dengan neraka, diakhiri dengan bicara syurga. Habis bicara syurga, habis kitab ni. Ni. Nak habis kitab Pati Paridah ni. Diakhiri dengan bicara syurga. Dan wajib kita i'tiqad bahawa syurga itu sebenar. Ini wajib i'tiqad. Tidak beriman dengan syurga itu kufur. Sebab syurga ijma' ulama jelas dengan dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi neraka sama, syurga sama, itu jelas dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi neraka sebenar, syurga pun sebenar. Dan sekarang telah ada. Sekarang ni sebelum daripada kiamat, telah ada syurga. Bahkan sebelum dijadikan Nabi Adam AS, neraka syurga telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syurga sekarang telah ada. Dengan apa-apa nikmat syurga sekarang telah ada. Mana bidadari ke, makanan ke apa ke, telah ada sekarang ini. Ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad Mu'tazilah, i'tiqad Khawarij, neraka syurga akan diadakan oleh Allah kemudian selepas nak digunakan. Sampai masa nak dimasukkan ke neraka, nak dimasukkan ke syurga, barulah Allah jadikan neraka dan syurga. Itu akidah Mu'tazilah, akidah Khawarij, bukan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, neraka sama, syurga sama, telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan neraka nilah, syurga nilah yang didiami oleh Nabi Adam alaihissalam dan Hawa sebelum diturunkan ke bumi. Syurga ni yang telah ada ni. Yang puak Mu'tazilah pula, hak dalam ayat uskun anta wa zaujukal jannah. Al-Quran kan, uskun anta wa zaujukal jannah. Diami engkau ya Adam dan isteri engkau ya Adam akan syurga. Uskun anta wa zaujukal jannah. Diami oleh engkau dan diami oleh isteri engkau akan syurga. Maka Mu'tazilah kata al-jannah di situ bukan syurga ni. Bukan syurga untuk orang-orang yang beriman ni.
Tapi jannah dengan makna bustan, satu kebun saja, bukan syurga yang sebenar. Ada kira tu pula. Kan uskun anta wa zaujukal jannah kan. Syurga Quran tu sebut tu. Mana Nabi Adam AS dan Hawa duduk di syurga. Jannah tu syurga. Dah ada jannah dari mana kebun, bustan. Itu Mu'tazilah. Jadi syurga ni lah yang telah didiami oleh Nabi Adam AS dan Hawa. Mana syurga sekarang telah ada. Mana kita ajar anak-anak kita berkaitan dengan syurga dan neraka dan syurga ni kena tambah lah ni. Kena tambah bahawa neraka syurga telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Quran menyebut neraka ni uiddat lil kafirin, telah disediakan, telah disediakan bagi orang kafir. Syurga pula uiddat lil muttaqin. Neraka uiddat lil kafirin. Quran kata telah disediakan bagi orang kafir. Telah disediakan, ada siap-siap dah. Syurga pula Quran menyatakan uiddat lil muttaqin. Syurga ni telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mana apa ni? Syurga telah ada sekarang ini. Biar kita ajar tu biar jelas molek. Kena ajar biar jelas molek. Takut timbul kemudian dengar orang ceramah kata neraka syurga belum lagi ada. Kalau ada tak ada guna sebab tak pakai lagi. Tuhan Maha Kuasa, sekelip mata Tuhan buat neraka, sekelip mata Tuhan buat syurga sampai masa nak pakai. Contohnya syurga lah, bagai-bagai nikmat dalam syurga. Tapi siapa yang menikmati? Tak ada yang menikmati. Jadi kalau Tuhan buat gitu, jadi sia-sia. Benda sia-sia Tuhan tak buat. Jadi kalau syurga siap-siap dah dengan nikmat, tidak diambil tidak dinikmati, tidak diambil manfaat, jadi sia-sia. Tuhan tawak benda sia-sia dengan bahawa Tuhan tak buat lagi syurga sekarang. Atau akal Mu'tazilah. Mana hak Mu'tazilah gini ni kena, mana kita ajar tu biar jelas. Neraka syurga ada, Mu'tazilah tak tolak. Timbulnya sekarang ni ada ke belum yang neraka sama, yang syurga samanya tak pakai lagi? Hak belum pakai ni ada ke Tuhan buat ke Tuhan belum buat lagi? Kita kena jelas molek. Neraka syurga Tuhan buat siap-siap dah. Ada ni. Ada pun Mu'tazilah pegangan yang salah. Syurga neraka dan syurga belum lagi ada. Mana hak salah tu pun kita peringat juga. Kita ajar anak kita akidah yang sebenar. Kenapa dulu tekan ni? Neraka syurga telah ada ni. Kena ingat. Ada akidah yang salah. Neraka syurga belum lagi diadakan Allah. Kita beritahu lalu. Kena gitu. Akidah sunnah kita kena jelaskan. Hak Mu'tazilah untuk diperingatkan, kena beritahu. Mana hak Mu'tazilah bukan kata beritahu ahli sunnah sahaja. Kena beritahu termasuk hak pegangan-pegangan salah. Ni comel kitab Pati Paridah ni. Kita pegang dah. Kita memang pegang neraka syurga telah ada. Maknanya telah diajar lah tu kepada kita. Cuma kita dah ingat aja. Bila orang ajar kita? Ajar masa budak-budak tu. Macam mana di akidah kita? Neraka syurga memang kita beriman. Ada. Ada ke belum sekarang? Macam mana? Hak syurga ni mudah tau.
Ada dah lah syurga tu Nabi Adam duduk. Tunggu dah sikit dah. Tu Nabi Adam duduk syurga kan tu. Ada dah tu. Senang. Mana neraka syurga telah ada. Dan ialah syurga tempat kekal orang-orang Islam di dalamnya, di dalam syurga. Orang-orang Islam di sini yakni orang-orang yang beriman. Orang Islam yakni orang yang beriman. Dalam kitab Faridatul Faraid, disebut gini, disebut orang beriman. Ayat je lain-lain sikit. Susunan ayat tu berbezalah, beza. Dalam Faridatul Faraid, dan hanya sesungguhnya ia syurga tempat kediaman yang kekal bagi mukminin. Bersedap-sedap mereka itu mukminin padanya, pada syurga, dengan bagai-bagai naimul mukim. Dengan bahasa Arab, bagai-bagai naimul mukim. Dalam Fatih Paridah ni, bersedap-sedap mereka itu padanya selama-lama dengan berbagai-bagai nikmat yang berkekalan. Dalam kitab Faridatul Faraid, bersedap-sedap mereka itu mukminin dengan bagai-bagai naimul mukim. Naim apa? Nikmat. Mukim apa dia? Kekal. Tapi dia ikut bahasa Arab. Faridatul Faraid, Fatih Faridah diterjemuh. Tapi dalam Faridatul Faraid, tempat kediaman yang kekal bagi mukminin. Sini, dan ialah syurga tempat kekal orang-orang Islam, yakni orang Islam yang beriman. Sebab bicara akhirah, bicara iman dah. Bicara Islam ni hukum atas dunia. Sekarang ni bicara hukum akhirat. Hukum akhirat bicara iman. Kan kita di awal kitab Fatih Paridah tu kan, bicara bab Islam, iman, ihsan. Jadi Islam ni pembicaraan dia hukum atas dunia. Orang ni orang Islam yang diwarisi daripada ibu bapa. Orang ni orang Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia masuk Islam. Contohnya berkahwin dengan orang Islam, maka dia dihukumkan sebagai orang Islam. Maka hukum atas dunia sebagai orang Islam ni, harta benda dia selamat, diri dia selamat, boleh berkahwin dengan dia, pada ni sebagai hubungan sebagai sesama orang Islam. Bila mati, jenazahnya diuruskan sebagai orang Islam. Ini hukum atas dunia. Perkiraan akhirah, bukan kata sekarang syurga, perkiraan barzah sendiri pun pergi kepada pembicaraan iman, bukan lagi bicara bab Islam. Pada bicara bab iman. Jadi bicara bab syurga ni bicara bab iman, bukan bicara bab Islam. Ialah kadang-kadang disebut Islam dengan makna yang beriman, dan terkadang ayat sebut iman dengan maknanya Islam pun ada juga. Pandai ni. Tetapi kalau sebut Islam saja, maksud dengan disebut orang Islam, yakni orang Islam yang beriman. Kalau sebut kata orang beriman, yakni orang beriman yang Islam. Kalau didatangkan satu, sama ada datangkan Islam saja ataupun datangkan iman saja. Ada ni. Didatangkan satu. Orang-orang Islam, yakni Islam yang beriman.
Orang-orang yang beriman. Beriman je. Orang Islam, orang beriman yang Islam. Kalau didatangkan satu. Tapi cuma di sini bicara berkaitan dengan hari akhirat, maka bicara berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Macam contoh di atas tu lah. Di atas tu kan hak berkaitan dengan neraka tu. Dan ialah neraka tempat kekal orang-orang kafir di dalamnya, dan tempat orang mukmin yang tidak turut hukuman Allah Ta'ala. Maka masuk mukmin itu ke dalamnya, ke dalam neraka sekadar dosa jua. Itu mukmin. Bicara bab iman. Bicara bab iman. Jadi neraka ni tempat orang mukmin yang tidak turut hukuman Allah. Tempat orang mukmin yang derhaka lah, tidak turut hukuman Allah ni. Hukum Allah wajib, dia tak turut, dia tak buat. Hukum Allahnya haram, dia tak turut, dengan makna dia buat. Tu. Itu mana mukmin yang derhaka. Mana bicara bab iman. Ni tambahan pula bicara bab syurga ni, bicara bab iman. Jadi comel macam dalam kitab Faridatul Faraid, dan hanya sesungguhnya ia syurga tempat kediaman yang kekal bagi mukminin, bersedap-sedap mereka itu padanya dengan bagai-bagai naimul mukim, nikmat-nikmat yang kekal. Dan ialah syurga tempat kekal orang-orang Islam ni, orang Islam ni orang mukmin di dalamnya, di dalam syurga. Dan bersedap-sedap mereka itu orang Islam ini, orang mukmin padanya, pada syurga selama-lama, dengan berbagai-bagai nikmat yang berkekalan, yang tidak dihingga-hingga akan nikmat. Tak ada hingga, tak ada tak ada sakat nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kediaman orang-orang yang beriman. Sama ada orang beriman yang soleh ataupun orang beriman yang tidak turut hukuman Allah. Orang beriman yang soleh, syurga direct. Orang beriman yang tidak turut hukuman Allah, orang beriman yang banyak dosa, jikalau tidak diampuni oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam terlebih dahulu, akhirnya akan dimasukkan ke syurga. Kalau tidak diampuni oleh Allah. Kalau Allah mengampuni orang mukmin yang banyak dosa tadi, dosa diampuni oleh Allah, akan ke syurga direct. Makna syurga ni tempat kekal orang beriman. Orang beriman ada dua kan, orang beriman yang soleh, orang beriman yang derhaka banyak dosa. Janji orang beriman tempatnya adalah syurga. Tapi orang beriman derhaka, dia kena masuk neraka dulu jikalau tidak diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bicara bukan kata bicara bab syurga ni. Tambah-tambah lah bicara bab syurga. Bicara bab akhirah, bukan kata barzah. Bicara bab kematian atas dunia lagi tu. Bicara bab syurga, bicara bab barzah, bicara bab kematian. Apakah pokok asas pembicaraan? Iman. Bicara bab syurga, bicara bab barzah, bicara bab kematian, iman. Ada. Bicara bab syurga. Tapi macam mana pengajian berkaitan dengan iman, berkaitan dengan ilmu akidah? Tidak dibicarakan. Itu cerita-cerita kosong yang mengkhayalkan saja. Cerita kosong yang mengkhayalkan, yang memperdayakan orang. Cerita syurga, yang pertama iman.
Cerita barzah yang pertama iman. Ceramahlah ingat akan kematian. Tajuk ceramah ingat akan kematian. Penekanannya apa? Iman. Ada. Ni bicara bab tawaran-tawaran syurga yang ditawarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Yang Nabi cerita dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun tahu. Tapi Quran hadis penekan bab iman, kita tidak titik beratkan. Itu bukan agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berbentuk khayalan, tipu daya saja. Wak sedap dengar cerita. Memanglah orang nak syurga belaka. Orang tak semayang pun dia nak syurga. Orang hak tidak tutup aurah pun dia nak syurga. Orang tak semayang pun nak syurga. Semua orang nak syurga belaka. Nak syurga, yang pertama penekanannya, syurga adalah tempat kediaman orang-orang yang beriman. Dahlah kalau cerita syurga, tapi hak nombor satu iman tidak titik berat kan. Tambahan pula hak karuk ni pula kata orang Islam berimanlah. Tak ada apa dah lah, karuk aja gitu. Orang Islam berimanlah, mana tak erti sangatlah. Waktu lagi merosakkan, lagi memperdayakan. Memang kita orang Islam, mak ayah kita Islam, berimanlah, dia kata. Dah. Iman kena lengkap ke-6 rukun iman. Kemudian bolehlah nak kuat iman dengan amal soleh. Kena fokus buat iman ni. Kita biasa dengar kan, fitnah akhir zaman yang paling besar fitnah akidah. Yang paling besar fitnah iman. Kan gitu? Semayang, ada tak tempat yang mana semayang tidak dibenarkan? Ada negara Korea Utara. Mana? Korea Utara boleh semayang? Ada Islam tak? Korea Utara. Ada orang kata ada masjid je. Ada masjid di Korea Utara. Bukan Korea Utara tidak membenarkan sebarang agama ke macam mana? Ada tak orang Islam di Korea Utara? Ada lah. Sekurang-kurangnya hak kedutaan daripada negara orang Islam. Kan negara mereka ada kan kedutaan negara orang Islam kan? Ada? Adalah orang Islam. Dah ada kedutaan negara orang Islam, takkan dia tidak menghormati kaki tangan kedutaan orang Islam nak masjid tempat semayang. Wallahualam lah. Maknanya tak ada tempat yang melarang orang semayang berpuasa di Mekah. Tak ada, walaupun negara kafir komunis sekalipun mengharamkan sembahyang puasa di Mekah akan ditangkap. Tak ada. Apa fitnah akhir zaman? Kita dengar semua. Fitnah akidah, fitnah iman. Ada ni. Bukan di negara kafir, di negara umat Islam sendiri pun. Macam mana penekanan berkaitan dengan iman dan akidah. Bukan masalah negara. Negara satulah. Bukan masalah negara. Bukan kalau kita kata kok pengajian di sekolah. Walaupun sekolah agama, setakat mana penekanan bab iman dan bab akidah. Walaupun sekolah agama, lebih kita fokus laginya pengajian di masjid. Tu. Pengajian di sekolah agama ni dia ada akademik biasa, dia ada pengajian agama. Sekolah agama ni dia tak fokus pada pengajian agama semata-mata. Dia ada pengajian akademik.
Kita pergi pada pengajian di masjid. Sebab di masjid hanya pengajian agama. Di masjid tak ada pengajian akademik. Macam mana pengajian di masjid? Ilmu bab iman, ilmu bab akidah, ilmu sifat 20. Macam mana? Macam mana? Andai kata fitnah ujian akhir zaman, iman, akidah. Negara tu luah. Dia bergantung pada dasar negara tu sendiri. Tu kepada sekolah. Masih lagi terbuka luah. Kalau agama sekalipun, saya tengok di FB sekarang ni banyak duduk bicara bab ilmu fardhu ain, diploma, master di universiti. Kena ingat, fardhu ain bukan pengajian diploma. Fardhu ain bukan pengajian master, ijazah. Diploma, master, ijazah nak label tinggi dah. Fardhu ain duduk situ. Di situ fardhu ain. Dah. Fardhu ain jas 1 sampai tingkatan 5, tingkatan 3. 7 tahun sampai ke umur 15 tahun umur balik. Itu dia tempat pengajian fardhu ain. Ada ni. 7 tahun jas 1 sampai 15 tahun umur balik tingkatan 3. Di situ. Saya mengaji diploma, saya mengaji master, saya mengaji PhD, fardhu ain tak lepas. Di situ bukan tempat fardhu ain. Fardhu ain ni ilmu permula, ilmu budak-budak, ilmu asas. Nak lepas fardhu ain kena ambil diploma, rendah. Diploma, ijazah itu bukan tempat ilmu fardhu ain, itu ilmu fardhu kifayah. Secara khusus satu-satu bidang. Fardhu ainnya 7 tahun sampai umur 15 tahun. Umur balik, tingkatan 3. Tingkatan 4, tingkatan 5. Lepas dah fardhu ain. Sampai ke STP ke? Tak. No, bukan ini ni. Umur 15 ni, tingkatan 3. Di situlah tempat letak ilmu fardhu ain. Kalau situ tak lepas ilmu fardhu ain, naik ke atas fardhu kifayah tu, fardhu ain akan ketinggalan. Bukan kata kita diploma fardhu ain tak lepas, kita master fardhu ain tak lepas. Di situ bukan tempat dia. Kamu tak lepas fardhu ain bukan kerana diploma, bukan kerana master, kerana ni tingkatan 3 ke bawah ni. Kan diploma, master, ijazah ni kan hak pelajar hak cerdik-cerdik dah kan. Pelajar hak cerdik dah. Hak fardhu ain ni sampai tingkatan 3, mu cerdik ke, mu bodoh ke, fardhu ain tetap kena bayar. Hak cerdik naik tingkatan 5, naik sampai ke tingkatan berapa? Naik masuk universiti, ambil diploma. Tu fardhu kifayah dah. Di situ bukan tempat fardhu ain. Tak sudah bersoal lah. Saya diploma, fardhu ain tak lepas. Saya master, fardhu ain tak lepas. Master agama, itu fardhu kifayah. Fardhu ain tak lepas kerana jas 1 sampai dengan tingkatan 3. Macam mana susunan pengajian agama hak sistem sekolah sekarang. Situ tempat dia. Tapi sekolah ni dia lebih luas. Sebab sekolah kan membabitkan semua orang. Tempat khas orang baik-baik, orang nak syurga. Orang nak syurga? Mana? Masjid. Tempat orang nak syurga. Bukan kata hak pergi masjid tu tak mau syurga, bukan. Mana pergi masjid ni? Tanyalah main masjid. Awak nak syurga ke neraka? Orang tanya tu bingung dah. Orang tanyalah memang nak syurga lah. Kemudian bukan hanya mari berjemaah di masjid. Diadakan kuliah pula di masjid. Bukan macam zaman dulu. Zaman dulu ni Terengganu kita berjemaah saja, kuliah tak ada. Seminggu sekali 2 kali mujur. Kalau pekak zaman dulu tahun 80-an, awal 90-an dahulu tak ada kuliah. Sekarang kuliah banyak. Ada tak kuliah penekanan bab iman, bab akidah, sifat 20, syarat syurga? Ada ke tak?
tempat-tempat negeri yang memang hebatlah kalau dulu-dulu kau. Sekarang ni bicara sifat 20 pun agak sudah menurun. Dia sifat 20 kalau dululah Kelantan dengan Kedah. Kalau sifat 20 Kelantan dengan Kedah. Lepas tu dia kata Perak Utara, Perak sepadan dengan Kedah. Tu tempat sifat 20. Tempat hok memang sifat 20. Sekarang ni ada tempat yang sudah menurun. Sekarang ada tempat yang sudah menurun. Orang tak heran lagi dah sifat 20. Orang banyak kepada ceramah santai. Ada tempat pengajian tu dengan sifat 20, 15 orang, 20 orang. Gitu je. Dah. Kenapa tidak kan mas? Dah saya ajak kawan-kawan pergi seminggu 2 tambah sifat 20. Ada ni. Dah lah, tak ada kapung, kena pergi kapung lain. Tak ada orang pula, 10 orang, 15 orang. Kalau buat ceramah santai, hak tu penuh. Rumbu orang panggil, rumbu. Ada ni. Semua ada ramai-ramai tu, matlamat mereka apa? Matlamat mereka syurga. Pihak masjid yang atur kuliah-kuliah ni tujuan apa? Tujuan syurga. Pihak masjid yang atur kuliah ni tujuan apa? Tujuan syurga. Ke masjid atur program tujuan untuk berbangga-bangga? Tak. Tujuannya syurga. Syarat syurga, iman akidah, ilmu sifat 20-nya mana? Terkia-kia nak tunjuk. Terkia-kia nak tunjuk. Biasa saya pergi ke tempat. Sini sifat 20 malang apa? Mu tengok mu, aku tengok aku. Pengusi SU. Dah malam tu kita dia tanya pula dengan sebelah dia tu. Pengusi, yelah bila dijemput, tanya makan tu, pengusi duduk sebelah, SU duduk sebelah. Gitulah orang berkenaan lah tu imam ada. Kalau tanya dia soalan, sifat 20 masjid ni malam apa? Nak jawab tu agak sukar. Sebab apa? Tak tahu. Saya tengok luar tu, 2 malam tu tulis nama dia Tauhid, tak tulis kitab. Maghrib kuliah kan, dia tulis pekor gitu je. Tasawuf, hadis, tafsir gitu je. Lepas tu Tauhid, kitab tak tulis. Tauhid 2 malam. Saya tengok luar tu Tauhid 2 malam. Ustaz, bukan Tauhid pengajian kita dulu-dulu sifat 20. Lepas tu dia ceramah gitulah, ambil poin-poin, ambil buku-buku moden gitu je. Gitu pula. Tu pun payah nak jumpa dah tu. Tulis Tauhid 2 malam. Tengok, bagus masjid ni, Tauhid 2 malam. Edok. Dia baca buku gitu je. Orang muda dia kata, orang muda. Baca gitu je. Tahu masjid pula kata. Dah sifat 20? Tak ada dia kata. Saya pernah pergi masjid besar. Ustaz, last kali sifat 20 dia kata 10 tahun, 12 tahun dulu dia kata. Arwah tu imam dia kata. Arwah tu imam tu dia mengajar sifat 20 sampai dia uzur. Dia uzur tak mengajar, tak bertugas, dia meninggal. Dia sebut gitu no? Masjid besar. Sifat 20 dia kata 10, 12 tahun dulu arwah tu imam yang mengajar. Arwah tu imam dia mengajar, imam masjid tu lah. Tak imam lama. Dia mengajar pada sampai dia uzur, sampai dia tak bertugas dah tu imam tu, sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal adalah tu imam tu, arwah tu imam tu. Oh lah, arwah tu imam tu kata meninggal lagi. Pelik ayat tu. Arwah tu imam meninggal tu. Gitu siapa? 10 tahun, 12 tahun dulu. Lepas tu, hak program yang ada tiap-tiap malam lah. Nak syurga ni, cerita bab syurga ni. Cerita bab akhirat ni. Cerita bab barzah ni, cerita bab kematian ni. Ni kata fitnah akhir zaman, fitnah iman, fitnah akidah. Agama Islam hanya tinggal pada nama. Islam hanya tinggal pada rupa. Nama orang Islam. Rupa zahirnya orang Islam. Masjid tersergang indah. Ramai orang semayang, ramai orang puasa. Ke Mekah tu juta-juta orangnya. Rupa sebagai orang Islam. Tapi iman akidah
Faham sini ni? Bukan ada satu tempat dia kata kalau ustaz cerita bab imam akidah tauhid sa'ih lalu dia kata. Pada sa'ih. Dia boleh kata sa'ih. Pada sa'ih. Sa'ih ni orang makan banyak tau. Kalau sa'ih tu maksud apa? Sa'ih. Kan? Makan banyak tau. Ke sa'ih ni kena berlari. Dan kita panggil sa'ih tu apa? Orang ada medu tau. Orang ada angin. Sa'ih. Sa'ih dah ada tau. Di mana? Gitulah. Allah kalau cerita bab sifat 20, sa'ih dengar dia kata sa'ih. Lepas tu nak salahkan mereka masalah juga. Ustaz bukan kita tak ambil ustaz. Ramai dah kita jepuk mitok mengata sifat 20 serendah. Jepuk ustaz mari. Lepas tu kita mitok sifat 20 serendah pun tak serendah. Serendah kat tangan, serendah lah. Serendah macam tentera Jerman kena tawar di Amerika tu lah. Serendah. Kita alah saya tak boleh. Lepas tu dalam saya mula lah. Dia mula setakat memenuhkan kuliah, masuk kuliah, bercerita. Itu je. Ada hak berani, tak apa. Saya baca. Baca Faridah 2-3 muka semalam. Baca macam baca buku Fadilah. Ni ada ni. Apa ni? Dok kata mana-mana ni. Ni bukan cerita di Malaysia ni. Di Mongolia ke Afrika ke kau pandailah. Cerita tempat kita kan benci dia orang, bolok marah dia orang. Gitu hakikat dia. Hakikat dia gitu. Fitnah akhir zaman, iman akidah. Tempat yang dahulunya sifat 20, sekarang ni sudah menurun. Sebab di Terengganu kita ni duk belajar pencen balik negeri masing-masing. Balik negeri masing-masing lepas pencen. Nak belajarlah pula sifat 20-nya. Itu cerita. Ustaz saya pas satu tepat. Orang pelik pula saya ni. Lagi mana nak cari kitab sifat 20? Seorang je dia kata kan. Lepas tu orang kampung kata, dah kenapa kamu ni masjid tak nitah tak mari ni? Saya mari masjid Zuhur dengan Asar lah, dia kata. Subuh Asar saya marilah. Dah maghrib kenapa tak ada? Orang ada belaka masjid maghrib. Saya pergi ngaji lah, ngaji kitab. Dah kita masjid ni kuliah 7 malam ada ni. Bukan tak ngaji kitab. Saya nak cari kitab sifat 20. Senyap lah tu. Senyap lah orang ngaji. Apa tadi dia kata? Seorang je pelik daripada orang. Orang lain mana orang ngajar, tak ada telinga sudah lah. Ni dak ni nak sifat 20. Temu seorang pelik. Pelik pula dah orang nak sifat 20. Ada ni. Yang sepatutnya pelik, kuat belajarmu. Sifat 20 tak ada semalaman. Tak ada. Pelikmu, patut pelik. Hak cari sifat 20 ni dikatakan pelik sekarang. Mu seorang aja gitu. Orang lain tak ada keren nak dia kata. Siapa main mengajar, tunggulah maghrib yang pakai isyak. Ni tak pernah ada di kampung maghrib yang pakai isyak. Lari pas keluar tu. Nak gimana? Nak cari kelas sifat 20. Tu pelik mu seorang. Ni bagi-bagi dah saya dengar ni. Dia balik kampung lepas pecing, dia cari kelas sifat 20. Mengigal. Mengigal tak mengigal? Rata-rata cari. Bicara bab syurga, bicara bab orang mukmin, orang yang beriman. Beramal soleh, syurga direct. Beriman tetapi derhaka kepada Allah, mukmin yang tidak turut hukuman Allah, yang bicara neraka dahulu, akan dimasukkan neraka sekadar dosa dia jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan bersedak-sedak mereka itu orang-orang Islam, ini orang yang beriman, padanya pada syurga selama-lama, dengan berbagai-bagai nikmat yang berkekalan, yang tidak dihingga-hingga akan dia akan bagai-bagai nikmat berkekalan. Ini selama-lama. Batu nikmat yang berkekalan, yang tiada dihingga-hingga akan dia. Ada pula boleh tanya, dah reti lah. Dia tanya, dah ustaz, berkekalan ustaz? Bagai-bagai nikmat pun ustaz, berkekalan ustaz. Lama-lama puas juga, dia tanya. Allah kata, puas warna pula. Dia boleh tanya, dia tanya gitu. Puas lama-lama, dah reti nak jawab, dah puas turun neraka lah sekejap lu puas kau. Dah lah dia tanya gitu. Dah sekarang ni selama-lama, mana selama-lama? Selama-lama. Patut tak puas ke? Dah puas macam mana? Bagai-bagai nikmat, dah bagai-bagai pun ustaz, dah selama-lama. Bagai-bagai tu maklum dah lah. Nikmat syurga ni mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khata ala qalbi bashar. Maknanya mata kita tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, yang hati kita tak pernah terfikir pun nikmat syurga ni. Ada ni bagai-bagai, tapi dah selama-lama. Masalahnya bagai-bagai macam-macam lah, bagai-bagai ni macam-macam. Tapi selama-lama dia kata, lama-lama puas dia kata. Jemulah lama-lama dia kata. Tahu nak jawab, saya berkata turun neraka lah kalau puas kau. Neraka kekal tu kan, ada neraka turun lah. Senyap tak kata apa. Dah. Dia boleh fikir gitu. Kiam ni kis selama-lama. Takut jadi puas dia kata. Hak nikmat syurga. Bayangkan syurga ni bagi orang yang terakhir masuk ke syurga daripada neraka Jahannam. Orang mukmin yang macam mana tu? Habis dah, orang lain masuk syurga belaka. Tinggal ada seorang yang terakhir. Tinggal ada seorang yang terakhir. Mukmin yang macam mana? Dosa dia macam mana? Masuk syurga, Tuhan suruh dia minta nak syurga mana ni, nak syurga luar mana, begitulah lebih kurang maksud dia. Jadi dia tanya pula, maknanya seolah-olahnya macam lah, lepas dia neraka padang dah lah, syurga nak duduk mana lagi, dia beri yang terakhir. Dia tanya pula Tuhan, ni orang banyak soal ni. Tuhan tanya dia nak syurga luar mana, dia soal Tuhan pula. Mana soalannya? Ada dah lagi untuk dia, dah dia terakhir dah. Ni panggil apa ni? Orang banyak soal. Ni masuk neraka ni. Terakhir pula masuk syurga ni. Banyak soal dia. Soalan ada dah lagi untuk dia, sebab dia terakhir. So dia nak syurga luar mana? Dia nak syurga luar dunia. Tuhan bagi dia 10 kali dunia. Hotoh yang terakhir masuk syurga tu. Daripada neraka Jahannam, orang mukmin yang banyak dosa. Cerita bab nikmat syurga, cerita bab bidadari lah, apa semualah. Kemudian hak syurga ni pula, syurga ada satu pandangan, syurga ada 7 darajah. Syurga ada 7 darajah. Jannatu adnin, dia paling tinggi. Jannatul firdaus, itu yang paling tinggi. Hak paling tinggi. Jannatul ma'wa, jannatul khuldi, jannatul na'im, jannatul adnin. Dia ada 7 darajah syurga, sebagaimana 7 lapisan neraka. Ada satu pandangan pula menyatakan syurga hanya ada 4 darajah saja.
Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Wa min dunihima jannatan. Itu jumhur ulama mengatakan bahawa syurga bukan 7 darajah, cuma 4 darajah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi mereka yang takut akan maqam Tuhannya, 2 syurga. Mana? Jannatun na'im, jannatul ma'wa. Wa min dunihima jannatan. Dan di sisi kedua-dua syurga ni pula 2 syurga. Mana? Jannatu adnin, yang paling tinggi jannatul firdaus. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, 2 syurga, jannatul na'im, jannatul ma'wa. Wa min dunihima jannatan. Jannatan tu jannatu adnin, jannatul firdaus. Itu jumhur pandangan ulama, syurga ada 4 darajah. Setengah pandangan mengatakan syurga 7 darajah, di antaranya pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia empat syurga ni, syurga lapis paling atas jannatul firdaus, nombor 2 jannatul adnin, nombor 3 jannatul naim, nombor 4 jannatul ma'wa. Habis tengok pandangan tu 7 darajah syurga. Mereka yang masuk syurga satu-satu darajah ni, mereka yang masuk syurga satu-satu darajah ni, dia tak gerak dah. Kalau kata 4 darajah syurga ataupun 7 darajah syurga, dia duduk darajah yang paling bawah, kekal selama-lama duduk situ, tak naik dah. Tak ada ni. Faham tak? Ini timbul kata ahli syurga menyesal. Menyesal lah. Sebab apa? Duduk syurga lapis paling bawah. Tapi bayangkan syurga lapis paling bawah ni nikmat dia macam mana. Hak neraka Jahannam, hak terakhir keluar daripada neraka tu, boleh syurga seluas 10 kali dunia. Ada ni. Ini sama telah pula syurga direct lah, syurga terus ni. Tapi menyesal macam mana? Duduk darajah di situ, situlah. Bukan kata sampai satu tempoh, naik 1 darajah, naik 1 darajah. Akhirnya, sekalian ahli syurga, jannatul firdaus belaka. Dah. Dia akan kekal pada mana-mana darajah syurga ketika dia memasuki syurga. Yang neraka Jahannam tadi, yang masuk syurga tadi tu, di antara yang akan duduk syurga darajah yang paling bawah. Yang masuk syurga direct tanpa masuk neraka Jahannam, ada yang syurga lapis paling bawah selama-lamalah. Dan termasuk syurga lapis bawah ni yang masuk syurga daripada neraka Jahannam. Tapi nak ceritanya, duduk darjah syurga mana-mana, kekal di darjah tu selama-lama. Itu sesal. Kalau amal banyak lagi, boleh syurga yang lebih tinggi. Serendah-rendah ahli syurga dapat 70 bidadari dan 400 anak dara daripada anak-anak kafir yang mati pada masa kecil. Ada ni. Anak kafir yang mati pada masa kecil akan menjadi khodam gitulah dalam syurga. Itu serendah-rendah ahli syurga. Maknanya mati kecil sekalipun dalam syurganya sama sahaja. Tinggi 60. Bagaimana? Buka 7 hasta. Sebagaimana tubuh Nabi Adam alaihissalam.
tinggi 60 hasta. Kemudian dia punya lebar 7 hasta. Tak tambah, tak kurang. Dia gitu. Umur 33 tahun. Umur 33 tahun. Adapun pada masa di mauqif, pada masa di mahsyar, samalah dengan kita hari kita mati besar mana kita. Kalau di mahsyar, di mauqif di mahsyar, tubuhnya sama je. Sama dengan hari kita mati. Masuk syurga barulah. Tinggi 60 hasta. Dia punya besar dia lah panggil dah. Ini besar dia 7 hasta. Besar mana 60 hasta? Mana 60 hasta? Shilling ni berapa hasta daripada bawah? Sehasta 2 kaki tau. Sekaki setengah. 1 hasta berapa kaki? Sekaki setengah tau. Sekaki setengah. Shilling ni berapa kaki? 18 kaki 18? Ya ke? 60 hasta tinggi mana? Tinggi pokoknya. Pokoknya tinggi mana? Pokoknya. Tak ada kira. 60 hasta besar 7 hasta. Itu tu buat di syurga termasuk. Hak mati kecil sekalipun. Hak mati dalam perut mak sekalipun yang telah ditiupkan roh, akan dibangkitkan tubuh yang sama di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar-besar nikmat syurga ialah memandang wajah, yakni zat Tuhan kita yang amat kuasa. Kita tinggallah setajuk lagi untuk minggu depan. Tinggal setajuk lagi untuk minggu depan, barulah kita pindah kepada bicara bab puasa dalam kitab Hidayatus Salikin. Wallahu a'lam. Ialah cerita bab sifat 20. Bukan saeh, sedih semua. Saeh tu saeh lah. Saeh, sesak nafas. Campur dengan sedih sangat-sangat. Ialah kadang-kadang kita boleh mengajar sifat 20. Kita pergi mana-mana tempat, orang tempat tu minta pekoh, kita pun turut pekoh dia. Kita pergi mana tempat, orang minta pekoh, kita pun turut pekoh dia. Sedihlah awak gitu. Orang minta pekoh, kita yang bagi panduan. Dah awak nak minta pekoh dengan saya ni, masjid awak ni sifat 20 malam apa? Sebab saya tengok di jadual tu tak ada lagi sifat 20. Malam apa? Sifat 20 tak ada. Tapi kita nak pekoh dulu. Yang mengajar tu patut ambil sifat 20 dulu. Ambil pekoh macam mana kalau sifat 20 tak ada? Ada ni. Orang ni cerita ni memang orang yang boleh mengajar sifat 20. Orang yang boleh mengajar sifat 20. Pun turut orang juga. Orang minta pekoh, baca pekoh. Orang minta pekoh tu, dia mana tak faham kepentingan sifat 20. Memanglah dia minta pekoh belajar bab semayang tu fardu ain. Tapi kok ke mana pun yang mengajar ni pula kena beri panduan. Sifat 20 dululah sebab masjid ni tak ada sifat 20. Ini hak boleh mengajar sifat 20. Hak serenda tu satu hal. Hak baca sifat 20 macam baca buku fadilat tu satu hal.
Hak boleh baca pula. Ikut kehendak orang. Baca juga bab semayang, bab 40 dak cara. Saya baca dah 40 nu di masjid lain. Masjid lain. Dia tak ada kena-mengena. Dia tak ada ada kongsi ke? Ada jawatan kuasa kerjasama antara satu masjid atau masjid. Tak ada kena-mengena. Kita mengajar pada masjid lain, kita pergi masjid lain, 40 jugalah. Ada ni. Ni orang ikut kita ni nak kita pekoh pula. Orang ikut kamu, orang masjid tu, orang tempatan masjid tu. Nak kira macam mana? Ada ni. Kita orang mengajar ni pada masyarakat belaka. Pada masyarakat belaka. Akan dipersoalkan. Kita mengajar dah sebab 20 di tempat lain. Di tempat lain. Tak ada kena-mena dengan masjid yang kita mengajar. Di sini Kek Payung. Sebab 20 saya mengajar dah bandar. Apa kena-mena bandar dengan Payung? Tu dalam FB tu tak kira tu dia tumpang belajar. Kita kira pada ni orang ada jemaah di Kek Payung ni, kira mana? Orang tak pun minat sebab 20. Bukan kira minat orang, kira kewajipan kita. Kira kewajipan kita. Ya, hak boleh mengajar pun kadang-kadang dia ikut juga pekoh 40 tinggal. Orang mengajar ni selain daripada menunaikan tanggungjawab akan dipersoalkan daripada masyarakat. Orang mengajar ni nak ilmin yuntafa'u bih, kan? Ilmu yang diambil manfaat. Salah satu dari 3 perkara yang tidak akan putus pahala walaupun sudah mati. Orang mengajar, kan? Nak dapat apa tu? Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Salah satu dari 3 perkara yang tidak akan putus pahala walaupun sudah mati. Bermanfaat ke ilmu pekoh kalau tauhid tak betul? Bermanfaat ilmu pekoh kalau akidah iman tak betul? Tak ada manfaat. Tak ada manfaat satu hal dah. Akan dipersoalkan di pada masyarakat. Nak pekoh juga, ambil kita ada tauhid di hadapan, ada pekoh di dalam. Banyak. Bisyahul afrah, tauhid di hadapan, kemudian pekoh. Hidayatul sibiang, tauhid di hadapan, kemudian pekoh. Ni kita ada salikin ni pun tauhid di hadapan, baru masuk pekoh, baru masuk tasawuf. Ni hidayatul salikin ni. Tauhid di hadapan, tekan masuk tauhid tu. Kitab Sulam Muqtadi, Kifayatul Muqtadi, pekoh 4 robok, tauhid di hadapan. Ambil kitab seumpama tu, hok ada tauhid di hadapan. Tapi tauhid rekah kita panjangkan. Begitu jelah. Tak ada manfaat kita ajar pekoh kepada mereka yang tidak belajar ilmu tauhid. Tak ada manfaat. Semayang comel macam mana pun, syarat berjemaah comel macam mana pun, iman akidah tidak dipedulikan. Bukan ilmu yang memberi manfaat, bukan yang mengajar, akan dipertanggungjawabkan di masyarakat. Itu sedih tu kalau bicara bab 420 ni. Yang boleh mengajar pun kadang-kadang gitu je. Hak pekoh dulu ni, lang masai dulu. Berapa tahun dulu saya pernah. Nak apa? Nak pekoh, saya ajar pekoh. Lepas tu aing tak tahu lagi keadaan masyarakat. Mengajar pekoh, timbullah cakap bab pegangan, mula-mula sekali. Saya mengajar pekoh, benda pati musolli. Pati musolli, bukan muniatul musolli, pati musolli. Mengajar-mengajar bab semayang, ngaji pondok. Ngaji pondok ni dia kena apa? Kena kait jugalah. Setuh bab pegangan. Mengajar bab semayang tapi dia ada akad kait. Mula-mula saya kejutnya, baik jahat qada qadah, tanya selalu. Ni saya ingat. Tanya selalu, ustaz hak jahat qada qadah juga ustaz. Yang tanya tu ketua kelas.
Kita ada ketua kelas. Bukan ketua kelas ni. Saya mengajar tempat tu, dia yang ajar. Bukan ketua kelas. Seolah gitulah. Ini saya mengajar tu, dia yang ajar. Ji. Dia mana Ji? Rukun Iman kenal macam mana? Untung baik, untung jahat. Dia baca rukun Iman. Yang kenal. Untung baik, untung jahat daripada Allah Ta'ala. Dan untung jahat apa dia Ji? Kata kita ni tak kena dah ni. Tak kena dah ni. Ngaji bab semayang rukun Iman tak lepas. Masuk ambil pula parti Faridah. Tu mula-mula. Sejarah. Lepas tu dak dah. Minta pekoh, saya akan cari pekoh tauhid di hadapan. Minta pekoh sebab tu sampai sekarang nak baca Munyatul Musalli. Sebab di surah Iman je baca Munyatul Musalli tu lama dah. Tapi tauhid tak ada di hadapan. Jadi agak tapi kalau ada tempat yang memang tauhid dia kemah, boleh baca Munyatul Musalli, tak ada tauhid di hadapan. Jadi sakok situ lah. Mula-mula sekali saya mengajar parti musalli. Orang minta dia nak mengajar bab semayang. Tak ada berapa minggu mengajar. Saya jadi tak tahulah asal jadi setuh bab tauhid itu, bab pegangan. Pergi pada perkara jahat tu lah. Mula dari situ. Saya dah ambil dah kitab pekoh saja, melekang pekoh yang ada tauhid di hadapan. Sebab kita ajar semayang comel-comel pun, jemaah hukum jemaah comel-comel pun, bab tauhid, bab sifat ruh dak mengaji, bukan ilmu yang memberi manfaat. Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 22. Baris yang ke-16 daripada atas. Tambahan pula sekarang ni sifat 20 dicerca, dikata macam-macam pula sekarang ni. Sama telah pulaknya. Kita yang terima sifat 20, kita tak berhati pula. Orang tambah sifat 20 tu bahagian dia. Ada ni. Itu jalan dia tambah sifat 20. Yang kita nak sifat 20 macam mana? Pengajar sifat 20 di tempat kita. Tu. Orang tambah sifat 20 jalan dia lah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun fi adabi ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Itu tajuk dia. Kalau dalam hak tebal tu baris lengkap. Dalam hak nipis tak ada baris. Dalam hak tebal baris lengkap. Faslun fi adabi ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Itu dah hak tebal. Baris comel. Hak nipis tak ada bagi. Masjid Bukit Payung ni banyak nipis kan? Banyak nipis. Sebab mula-mula buka kitab dahulu, yang bawa kitab untuk dibeli tu, dia bawa kitab hak nipis. Jadi kita ni banyak hak nipis lah. Hak tebal tu beli kemudian berkali pula. Memang hak nipis dia Masjid Bukit Payung ni. Ingat tak masa mula-mula buka kitab tu, yang bawa kitab untuk dijual tu, dia bawa nipis, dia bawa tebal. Jadi nipis tu tak ada bagi. Ini suatu fasal pada menyatakan adab yang dikerjakan kemudian daripada terbit matahari syuruk hingga gelincir matahari. Ini suatu fasal pada menyatakan adab. Adab ni al-khisalul mahmudah, perkara yang baik. Merangkumi perkara yang wajib, adab. Merangkumi perkara yang sunat, itu adab. Adab yang dikerjakan kemudian daripada terbit matahari syuruk hingga gelincir matahari. Gelincir matahari ni zuhur. Gelincir matahari zuhur. Jangan faham gelincir matahari itu maghrib. Bukan. Maghrib itu ghurub, tenggelam matahari.
Dah gelincir, maksud apa gelincir? Gelincir ni macam mana? Gelincir kereta api. Loh. Gelincir kereta api. Apa dia gelincir matahari? Jadi matahari tengah langit. Tengah langit sungguh. Kalau Mekah contohnya, dia tidak akan ada bayang. Sebab di matahari dia tengah sungguh. Kita Malaysia, dia panggil apa? Garisan Khatulistiwa ni, matahari duduk bukan atas kepala kita. Matahari dia berjalan di tepi. Sebab tu walaupun tegak betul-betul di kaki langit, di tengah langit tu, tetap ada dia panggil bayang sawan. Itu kalau tempat kita. Kalau Mekah sungguh, matahari tengah langit tu memang tak ada bayang. Kita tetap ada bayang. Tengah langit tu dia belah tepi, bukan belah tengah ni, bukan tengah kepala ni. Jadi duduk tengah langit, tak ada bayang. Dia pun gelincir. Tu gelincir. Ke sana tau. Dah. Yalah, kiblat. Yalah, matahari naik belah nu kan. Ikut kiblat masjid lah. Matahari naik daripada timur sampai tengah langit. Pada tengah langit tu tak ada bayang. Kalau Mekah. Dan tempat-tempat yang matahari atas kepala betul. Lepas tu dia pun tu panggil apa tu? Gelincir. Masuk waktu zuhur. Mana ni? Tengah-tengah langit tu tak ada bayang. Keluar bayang tu gelincir. Gelincir ke sebelah matahari jatuh. Gelincir belah matahari jatuh. Gelincir tu. Masuk tu zuhur. Masuk waktu asar, kemudian matahari pun tenggelam. Matahari pun tenggelam. Itu ghurub, maghrib. Tenggelam. Bulatan matahari itu, tenggelam. Hilang bulatan matahari, masuk waktu maghrib. Ada ni. Bila matahari tenggelam, tinggallah warna merah di kaki langit. Merah matahari pun dalam. Kalau masa saya budak-budak, saya fahamnya matahari itu masuk dalam air laut. Sebab tu pagi esok dia sejuk. Sebab apa? Lama duduk dalam air laut. Dah. Kan matahari masuk dalam laut kan? Ke gimana? Cuba tengok di patah tu kan? Bukan dia masuk dalam laut. Tu dia pagi esok sejuk. Sebab dia lama duduk dalam air. Fikiran budak-budak. Jadi tenggelam bulatan jadi merah, kaki langit lama jadi kuning, lepas tu jadi cerah putih. Gelap masuk isyak. Dia gitu. Jadi hilang bulatan tu habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Ada pun subuh disyuruk, terbit je matahari, sikit je. Habis waktu subuh. Tenggelam matahari separuh, waktu asar tak habis lagi. Tenggelam 3/4 matahari, waktu asar tak habis lagi. Tenggelam bulatan matahari, habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Terbit matahari, terbit je matahari. Berakhir waktu subuh. Bukan tunggu terbit matahari separuh, terbit matahari satu matahari bulatan tu, habis waktu subuh dah ada. Terbit saja, habis waktu subuh. Tenggelam matahari, belum berakhir lagi waktu asar. Tapi nak cerita, itu tenggelam. Ghurub dia panggil. Hak ni gelincir. Gelincir. Syuruk, gelincir, tenggelam. Syuruk terbit, gelincir, tenggelam. Sebab ada orang faham gelincir matahari ia letak kepada maghrib. Gelincir matahari maghrib. Tak, gelincir matahari zuhur. Maghrib tenggelam matahari. Terbit matahari, gelincir matahari, tenggelam matahari. Jadi sekarang ni bicara adab yang dikerjakan, kemudian dia terbit matahari, berakhir waktu subuh, hingga gelincir matahari bermula waktu zuhur. Sebelum ni bicara sebelum daripada terbit fajar, sebelum subuh.
Pergi kepada terbit fajar sampai ke terbit matahari. Ini bermula pula terbit matahari sampai ke gelincir matahari. Bicara sebelum ni, bicara sebelum terbit fajar. Fajar tu fajar sidik lah, fajar subuh. Belum terbit fajar. Kemudian bicara adab selepas daripada terbit fajar sampailah kepada terbit matahari. Itu bukan susunan dia gitulah dalam kitab kita ni. Kemudian ni bicara terbit matahari sampai kepada gelincir matahari. Kemudian di hadapan tu selepas dia gelincir matahari sampailah kepada tenggelam matahari. Ni susunan adab ibadah yang dilakukan, yang disusun dalam kitab Idatus Salikin. Ini daripada terbit matahari syuruk sampailah kepada gelincir matahari masuk waktu zuhur. Maka apabila terbit matahari sekira-kira segala, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat. Maka apabila terbit matahari sekira-kira segala, satu anak-anak lah segala ni, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat. Dinama akan dia akan sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat Isra'. Maka bila terbit matahari sekira-kira segala, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat. Dinama akan dia akan 2 rakaat ni sembahyang sunat Isra'. Tapi kitab ni sebut naik matahari segala. Kemudian di hadapan tu pula, di hadapan, kalau hak nipis ni muka surat 23, cuba tengok. Surat 23 baik ke-8 daripada atas. Hak nipis. Muka surat 23 baik ke-8 daripada atas. Hak ni, maka apabila terbit matahari sekira segala, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat, dinamakan dia sembahyang sunat Isra'. Surat 23 sebelah tu baik ke-8 daripada atas. Maka apabila sampai sekira 1/4 hari, maka hendaklah engkau perbuat sembahyang duha 2 rakaat, iaitu sekurang-kurangnya sekurang duha atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Itu sebanyak-banyak duha 8 rakaat. Maka apabila sampai matahari ini pula apabila sampai sekira 1/4 hari, bukan matahari, bila sampai sekira 1/4 hari, setengah hari zuhur, 1/4 hari pukul 9, pukul 10, maka hendaklah engkau perbuat sembahyang duha. Jadi di sini diletak sembahyang Isra' ni naik matahari segala. Dia di sini bukan bicara permulaan sembahyang sunat Isra', dan juga bukan bicara permulaan sembahyang sunat duha. Permulaan sembahyang sunat Isra' terbit matahari. Permulaan sembahyang sunat duha naik matahari segala. Dia gitu.
permulaan sembahyang sunat Isra'. Syuruk. Apa dia syuruk? Terbit matahari. Sekarang waktu syuruk ke berapa? 7 suku. Ke berapa? Sekarang waktu syuruk. Jadi Isra' ni terbit matahari. Ada ni. Terbit matahari segala 25 minit lah selepas syuruk, masuklah waktu duha. Tapi sembahyang sunat Isra' ni waktu dia akan berpanjangan sampai kalau habis naik matahari. Naik itu masa lagi syuruk tu boleh sembahyang Isra' lagi. Dia tak letak masa molek. Adapun duha senang masa dia. Bila kau bermula waktu duha, naik matahari segala sampai ke zuhur. Tu senang. Kalau duha senang kita bubuh. Ada ni? Duha senang kita bubuh. Duha waktu dia Isra' dengan duha kena ingat. Isra' dengan duha sama-sama sembahyang sunat yang berwaktu. Di sembahyang sunat ni ada sembahyang sunat yang berwaktu, ada sembahyang sunat yang bersebab, tidak berkait dengan waktu. Contoh tahiyatul masjid, itu bersebab masuk masjid. Waktu tidak ada kaitan, dia berkait dengan sebab masuk masjid. Dia ada sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat yang tidak berkait dengan waktu, tidak berkait dengan sebab. Sunat sembahyang bila-bila masa, melainkan pada waktu yang diharamkan sembahyang sunat, lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar. Jadi sembahyang sunat ada 3. Sembahyang sunat berwaktu, bersebab, sembahyang sunat mutlak. Kalau sembahyang sunat ni berwaktu, berarti ada waktu masuk, ada waktu habis. Ada waktu bermula, ada waktu yang berakhir. Dah berwaktu kan? Macam kita sembahyang fardu ni lah. Berwaktu. Subuh, waktu masuk, waktu habis. Zuhur, samalah. Dia berwaktu. Jadi sembahyang sunat Isra', sembahyang sunat duha ni sembahyang sunat yang berwaktu. Sembahyang sunat yang berwaktu. Dia ada waktu bermula, dia ada waktu berakhir. Duha mudah. Bermula waktu sembahyang sunat duha, naik matahari segala 28 minit selepas syuruk. Berakhir waktu duha dengan masuk waktu zuhur. Itu mudah. Kita pergi pada sembahyang Isra'. Bermula waktu sembahyang Isra' dengan syuruk, dengan terbit matahari. Berakhir dengan naik matahari segala? Tidak. Dia berakhir dengan berakhirnya waktu naik matahari. Naik sampai tengah sikit, barulah berakhir waktu sembahyang sunat Isra'. Ada gitu. Mana naik matahari segala tu masih lagi boleh sembahyang sunat Isra', walaupun sudah masuk waktu duha. Mana naik matahari segala, waktu Isra' belum berakhir, walaupun sudah bermula waktu duha. Maka waktu duha ni letak di mana? Afdalnya letak di 1/4 hari. Dan maka bila sampai sekira 1/4 hari, pukul 9, pukul 10, itu waktu yang afdal sembahyang sunat duha. Awal hari subuh, 1/4 hari duha, 1/2 hari zuhur, 3/4 hari asar, habis hari maghrib, sebelum tidur solat isyak. Ada ni? Bermula hari subuh. Ada ni? 1/4 hari duha, 2/4 hari zuhur, 3/4 hari asar. Jadi oleh kerana 1/4 hari itu tak ada semayang, maka duha bubuh situ. Afdal. Waktunya bermula daripada naik matahari segala sampai ke zuhur. Waktu afdalnya 1/4 hari, pukul 9, pukul 10. Jadi nak kita Aidatul Saliki ni, bubuh Isra' naik matahari segala, bubuh duha 1/4 hari. Tapi bukan bererti masuk waktu Isra' naik matahari segala. Bukan bererti masuk waktu duha 1/4 hari, bukan.
Bermula waktu Isra' dengan syuruk, dengan terbit matahari. Ini kena faham pula sini. Ada yang menyatakan selagi matahari tak naik segala tak boleh sembahyang Isra', dia kata. Sebab waktu tahrim belum berakhir. Waktu haram sembahyang sunat saya sebut tadi kan, lepas sembahyang fardu subuh, lepas sembahyang fardu asar, tu percaya kasar lah tu. Lepas sembahyang fardu subuh diharamkan sembahyang sunat. Bila kau berakhir waktu haram sembahyang sunat? Bila berakhir? Kita ingat tak? Bila berakhir? Terbit matahari? Syuruk? Tidak. Syuruk terbit matahari masa lagi waktu tahrim, waktu diharamkan sembahyang sunat. Bila kau berakhir waktu haram sembahyang sunat? Selepas sembahyang fardu subuh bermulalah haram sembahyang sunat. Bila kau berakhir haram sembahyang sunat? Dengan naik matahari segala baru berakhir. Maka timbullah yang menyatakan bahawa naik matahari segala baru boleh main Isra'. Selagi tak naik matahari segala tak boleh main Isra'. Waktu tu waktu haram main sunat. Kalau kena tunggu naik matahari segala baru boleh sembahyang sunat Isra', itu pandangan Isra', duha, satu sembahyang yang sama, nama dia dua. Pada ni kita Idatus Salikin ni pekoh dia pekoh Imam Ghazali. Isra' lain, duha lain. Ini Isra' lain, duha lain ni. Pandangan Imam Nawawi, Isra', duha, dua nama bagi satu sembahyang. Bila kau boleh sembahyang? Selepas naik matahari segala. Barulah boleh sembahyang Isra' yang namanya duha, bilangannya 8 rakaat. Adapun kita ni dah Isra' lain 2 rakaat, duha lain 8 rakaat, 10 rakaat. Dia kena faham sini perbezaan. Sebab sekarang timbul sembahyang Isra' ni bagai-bagai. Terbit matahari waktu haram sunat belum berakhir, tak boleh sembahyang lagi. Tak ada kaitan dengan Isra' sebab waktunya berada di situ. Tidak haram bagi sembahyang sunat Isra' walaupun belum berakhir waktu diharamkan sembahyang sunat. Sebab dipanggil apa? Sahibatul waqti. Dia rumah dia duduk situ. Ada rumah hidup situ. Ini pergi pada sembahyang sunat lain. Sembahyang sunat duha bermula daripada naik matahari segala sampai ke zuhur. Bila kau bermula sembahyang sunat raya? Terbit matahari bermula sembahyang sunat raya sampai ke zuhur. Itu sembahyang sunat raya. Bila terbit matahari saja boleh sembahyang sunat raya. Padahal cuma sunat sembahyang sunat raya ni buatlah lepas daripada naik matahari segala. Tapi terbit matahari boleh tak sembahyang sunat raya? Boleh. Raya puasa sama, raya haji sama. Boleh. Waktu tahrim belum berakhir. Di situ waktu dia, di situ rumah dia. Kenapa nak haram bagi dia? Dia tuan rumah. Ada ni. Jadi terbit matahari itulah waktu bagi sembahyang sunat Isra'. Sembahyang. Tak syarat tunggu naik matahari segala baru habis waktu tahrim. Kalau tunggu matahari segala habis waktu tahrim baru boleh sembahyang Isra', berarti beramal dengan pandangan Isra', duha, dua nama bagi satu sembahyang. Berarti Isra' duha 8 rakaat. Kita tahu Isra' lain 2 rakaat, duha lain 8 rakaat, 10 rakaat. Kita kena faham situ. Dan ayat kita ni dia sebut maka bila terbit matahari sekira-kira segala boleh main Isra'. Dan macam dengan duha. Lepas tu saya baca depan. Maka bila sampai sekira 1/4 hari, maka hendaklah perbuat sembahyang duha 2 rakaat. 1/4 hari baru boleh sembahyang duha. Faham tak ni? Kata-kata tak boleh faham metah-metah ayat kita. Kena belajar. Jadi dalam kitab kita pandang Imam Ghazali, Isra',
sembahyang sunat lain 2 rakaat. Duha sembahyang sunat lain 8 rakaat. Pandang Imam Nawawinya Isra dan duha satu sembahyang yang sama. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha ila tulu'i syamsi summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammah. 3 kali. Tammatin tammah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.